Mogul melahirkan usahawan kita. Yang tapi syarikat yang abang tengok ni followers dia ramai yang. Pilihlah syarikat yang diyakini. Betul dilambat ni naik. Kedai patuh syariah ni macam mana Ustaz? Saya ada buat pelaburan emas online. Ada pihak yang jual dina emas untuk pelaburan, apa hukumnya? Bila perlu bayar zakat emas ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmurkan hidupku dibawakan khas oleh Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Komakmur, kembali dengan paparan syarat ilmu berkaitan emas. Minggu ini, ketahui cara elak ditipu ketika membeli emas. Sedapnya bau masakan sayang. Of course lah bang. Saya masak menu kegemaran awak ni, ayam tempoyak. Cantik. Nak extra pedas tak? Boleh? Yang, mari sini sekejap, Yang. Kenapa bang? Cik tengok ni, promosi dekat syarikat emas ni. Bagus betul lah. Modal simpanan RM3,000, simpan selama 3 bulan. Lepas tu boleh dapat bonus wang tunai RM30,000. Siap boleh redeem emas lagi 30 gram. Dari bacaan dan sumber rujukan, saya percaya kalau abang nak melabur emas, pilihlah syarikat yang diyakini, bereputasi baik, berdaftar dan paling penting, menjual emas dalam bentuk fizikal dan bukannya emas alam maya semata-mata. Tapi sayang, kalau kita nak melabur emas, kita kena ikut cara peredaran zaman. Kadang-kadang memang kita kena ambil risiko. Kita harus bijak memilih syarikat emas yang diyakini dan pada waktu yang sama berwaspada dengan syarikat yang tiada kredibiliti. Sayang, tapi syarikat yang abang follow ni, followers dia tinggi. Artis mencanak-canak follow. Sayang, daripada penelitian saya, banyak sangat scam zaman sekarang yang melibatkan emas. Mana logik? Duit simpanan RM3,000 dapat RM30,000 dengan 30 gram dalam masa 3 bulan sahaja. Lepas tu, emas bukan dalam bentuk fizikal. Ish, tak logik betul. Ya tak iyalah sayang. Tapi, lagi tak logik bila awak bercakap asyik pandang depan je. Cubalah pandang saya ni. Macam ni bang. Kalau betul-betul abang nak melabur dengan emas, abang pilihlah syarikat yang diyakini. Macam Makmur Gold. Makmur Gold? Mereka ni abang ada kilang berteknologi tinggi sendiri tau. Wow. Makmur hidup kita. Betul lah yang. Bijak sungguh isteri abang. Alhamdulillah bang. Amin. Pada tahun 2000, nilai 1 gram emas hanya RM35. Pada tahun 2020, nilai emas telah mencecah RM260. Bagaimana cara kita nak membezakan antara syarikat emas yang tulen dengan syarikat emas yang menjalankan skim cepat kaya? Saya membahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama, biasanya syarikat emas tidak menjanjikan keuntungan yang tidak munasabah, mencecah 100% kepada pelanggan.
di mana biasanya syarikat yang betul hanya menyasarkan keuntungan 15 ke 20% sahaja setahun, bukannya secara bulanan. Yang kedua, syarikat emas yang betul biasanya mempunyai emas fizikal dalam pegangan, manakala syarikat yang menjalankan skem pelaburan biasanya memanipulasi dengan menyatakan stok simpanan emas berada di luar negara atau tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dilihat dan dimiliki. Poin ketiga, syarikat skem biasanya menunjukkan kekayaan atau kemewahan melampau dengan kereta dan gaya hidup mewah yang bertujuan untuk menarik pelaburan kepada syarikat mereka. Manakala syarikat yang betul perlu memiliki tadbir urus kewangan yang betul dan dipantau oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan pihak lembaga hasil dalam negeri. Yang keempat, syarikat skem biasanya tidak mempunyai model perniagaan yang jelas, di mana biasanya menggunakan individu berpengaruh atau selebriti untuk mempengaruhi mangsa, dan syarikat biasanya mempunyai model dan profil perniagaan yang jelas. Ditipu hampir RM500,000 oleh syarikat emas palsu. Namun, wanita bermotivasi tinggi ini berpegang pada prinsip jika jatuh kerana emas, harus bangkit kerana emas. Kini, beliau mampu tersenyum dengan keuntungan yang lumayan sebagai usahawan emas Makmur Gold. Kak Siti tahap pendidikan setakat STPM sahaja, Form 6. Jadi tak sempat nak sambung belajar sebab terus kahwin. Habis Form 6 terus kahwin. Jadi keinginan untuk sambung belajar tu ada, tapi terbatas sebab kita masalah keuangan kan. Tetapi keinginan untuk ada income sendiri tu sentiasa ada lah dalam diri. 2014 tu memang kebetulan ada orang minta bagi tahu Kak Siti dia buka kedai emas. Atas dasar percayakan dia, Kak Sudi bagi dia masa tu 450k dalam tempoh 2 bulan. Tetapi bulan pertama dia bayar hibah seperti yang dijanjikan lah. Bulan pertama, bulan kedua okey dapat. Masuk bulan ketiga tak dapat. Masuk bulan ketiga tak dapat, akak minta balik modal dengan dia. Dia kata duit akak sebenarnya bukan saya rolling, orang lain yang rolling. Masa tu akak jadi kemurungan lah, terkejut. Selama setahun lebih akak kemurungan. Umi tak dapat terima lagi sampai hari ni. Masa terkenakan kisah tu, memang susah sangat nak lupakan benda tu. Tak tahulah sampai bila benda tu akan terlekat di fikirannya. Kenal lama dengan Cik Faiz. Dia ni suka membantu orang. Dia mari jumpa akak adalah 3 kali dia datang jumpa. Dia kata, "Kak, saya tahu Kak masih ingat lagi duit Kak kena tipu dalam emas. Jadi takkan Kak nak duduk dalam keadaan gini." Jadi dia kata, "Kak, saya bukan nak duit Kak pun. Saya nak Kak bangkit, Kak kerja dengan kami." Dia kata, "Kak jadi staf kami." Jadi saya bukan nak duit akak, nak komitmen je daripada akak. Tak nak akak kemurungan. Saya nak Kak bangkit balik seperti Kak Siti yang dulu. Kita sebagai pelabur ni, kalau boleh kita kena pilih company yang betul-betul realiti, yang ada kedai, yang bayar duit dapat emas. Dengan Makmur Gold ni Kak Siti suka sebab dia patuh syariah. Bila jadi ahli koperasi, kita dapat membeli emas dengan harga yang murah di Makmur Gold. Kadang-kadang orang masuk koperasi
Kak Siti lebih cerita terus pasal kelebihan dapat membeli emas murah di Mak Mugo, kelebihan kita dapat buat bisnes dengan Mak Mugo. Macam Kak Siti dah. Kak Siti kalau tengok handbag, walaupun kenal setahu mana pun, kalau harga 1,000 ke atas memang Kak Siti tak beli walaupun Kak Siti dah ada duit. Kalau kita beli barang kemas dengan nilai 1,000 tu, kita tengok untuk jangka masa akan datang dah. Barang tu bukan susut nilai. Harga semakin bertambah. Kalau beli yang ni tentu dia nak tidur nanti. Tidak semestinya kita ada jumlah duit yang besar baru dapat memiliki emas. Kita beli setakat yang kita mampu. Kalau kita ada 300, kita cari ni yang nilai 300. Kalau kita ada 400, cari nilai 400. Sebab barang kemas ni kadang-kadang yang 300 pun banyak di pasaran. Disebabkan harga emas terlalu tinggi di pasaran. Jadi kita sarankan dia ambil wafer je lah. Kebanyakan memang bersetujulah dengan saranan Kak Siti ambil wafer. Jadi beza 30 hanya RM30. Kak Siti dia bagus tau. Kalau setiap kali pattern keluar yang baru, dia terus WhatsApp. Lina, jom datang Mak Mogo ada pattern baru apa semua. And then dia bestnya servis dia bagus lah. Dia selalu follow up saya dan dia selalu bagi tahu harga semasa emas. Dan selalu update pattern-pattern dekat saya. Jarang saya jumpa orang yang jenis nak guide klien dia daripada A sampai Z kan. Tapi Kak Siti dia akan guide daripada A sampai Z. Dia selalu akan bagi harga diskaun lah. Bukan setakat harga diskaun. Bila kita beli dengan dia juga suka bagi free gift. Macam-macam free gift yang dia bagi. So memang tak ada tempat lain yang saya akan pergi. Saya WhatsApp je Kak Siti untuk tanya update pasal emas. Komisen dan gaji yang Kak Siti dapat daripada Mak Mugo, tiap-tiap bulan Kak Siti beli emas lah. Memang beli emas bukan sekali sebulan, 2 kali sebulan. Jadi duit lebihan lah tu Kak Siti kumpul-kumpul, alhamdulillah lah baru ni dapatlah beli tanah tu sekeping. Dan niat di hati untuk bina rumah lah atas tanah tu, insya-Allah semoga Allah Taala permudahkan. Assalamualaikum, saya Ustaz Amin dalam segmen Apa Kata Ustaz. Okey, saya ada satu soalan ni. Yang pertama Ustaz, sekarang ramai beli emas secara online. Ada yang beli melalui Facebook Live lah, Instagram dan laman web. Nak tanya, dalam Islam boleh ke tidak Ustaz? Okey, kalau kita tengok kepada soalan ni, sebenarnya dah ada fatwa pun. Satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang buat kali ke-96 pada tahun 2011. Apa kata mereka? Sebenarnya, penjualan dan pembelian emas ataupun penyerahan akaun kepada pembeli adalah diterima dan harus. Tetapi perlu menepati 2 syarat. Ni akak kena dengar betul-betul ni. 2 syarat. Yang pertama mestilah berpindah dhaman, yakni tanggungjawab penjamin ataupun tanggungjawab jaminan daripada penjual kepada pembeli. Ataupun yang kedua, mesti juga ada kemampuan kepada pembeli untuk mendapatkan barang yang dia miliki itu pada bila-bila masa tanpa ada halangan. Jadi kalau ini dapat dipenuhi, tak ada masalah. Bebas riba, emas pun berganda-ganda nilai dia. Dan seterusnya, soalan berkenaan, saya ada buat pelaburan emas online. Tapi tak dapat emas secara fizikal. Sebab syarikat tu bagi tahu mereka pegang emas. Kalau nak jual, mereka jualkan dengan harga semasa. Apa hukum macam tu Ustaz? Okey, bila kita tengok jual beli secara online ni dah tentulah kita tak dapat secara fizikal. Dan di sini ada 2 perkara juga ataupun 2 syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, bank mesti memiliki barang yang nak dijual pada majlis penjualan. Jangan tak ada pula ataupun berlaku pada majlis yang berasingan. Maka di sana ada unsur gharar ataupun ada unsur-unsur yang diharamkan. Unsur riba lah, tak boleh sebab emas ni barang ribawi. Yang kedua, mesti juga nak disebutkan di sini ada hak tasaruf ataupun di situ disediakan dokumen tasaruf sama ada resit, sijil hak, dan dengan sijil ataupun resit yang diberikan kepada pembeli, pembeli akan dapat emas pada bila-bila masa tanpa ada halangan. Dia nak buat apa sahaja pada emas pun tak ada masalah. Nak laburkan ke ataupun nak jual balik ke, nak simpan ke, tak jadi masalah. Maka di sini kita boleh katakan bahawa jual beli emas ada syarat, ada sifat yang mesti untuk dipenuhi. Jangan ada unsur riba. Dan kalau kita penuhi sifat-sifat ataupun syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, insya-Allah percayalah kita dapat pahala dan emas pun nilainya berganda-ganda. Okeylah.
dalam persoalan kat sini kita kena tahu kita mesti ada majlis akad. Majlis akad tu yang paling penting. Dan majlis akad itulah tak kira ada online ataupun tidak online, ia akan memberikan banyak manfaat kepada kita dalam proses jual beli emas. Jadi jangan lupa untuk kita penuhi syarat-syarat yang diberikan tadi supaya jual beli emas kita ini mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga memberi pencerahan kepada anda semua. Jumpa lagi saya Ustaz Amin pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara untuk membezakan antara emas tulen dan yang palsu? Jawapannya dalam segmen Makmur Gold Pilihanku. Emas Kelantan ni sebab dia popular, sebab dia 100% diperbuat daripada tangan handmade, dan memang ketulenannya semua orang tahu. Di Kelantan ni memang emas dia mutunya adalah 916 terbaik, dan memang dikenali di seluruh Kelantan, malah di seluruh negeri-negeri lain juga. Kita akan pastikan gram emas tersebut betul-betul tepat, dan kita akan beritahu kepada customer ni gram yang nak buat untuk menghasilkan satu produk yang customer minta. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mutu dan apakah yang dimaksudkan dengan karat? Okey, mutu ni adalah peratusan ketulinan pada emas. Contohnya 999, bermaksud 99.9% emas. 916, 91.6% emas. Okey, kalau dimasukkan dengan karat, maksud dia adalah kategori. Contohnya 999 ni karat dia 24 karat. Okey, kalau 950 21 karat, 916 22 karat. Jadi untuk kualiti emas di Makmur Gold ni, kita menggunakan hasil daripada produk yang kita keluarkan, kita sememangnya uji ketulinan ni di dalam lab kita sendiri. Dan tuan-tuan di luar sana pun boleh ke Arahnu, boleh cek sama ada mutu kita ni tepat atau tidak. Okey, ini adalah cara kita nak tunjuk, cara kita nak menguji ketulinan emas. Okey, batu yang kita guna ni adalah batu hitam ataupun dikenal sebagai batu sintetik. Dan asid pertama ni adalah asid nitrik, asid kedua ni adalah asid hidroklorik. Okey, kaedah yang kita gunanya untuk menguji ketulinan emas ni, okey, kita ambilkan contoh bal kemas yang kita terima daripada pelanggan, kita akan gosokkan di batu hitam. Okey, kaedahnya kita menggunakan asid pertama, asid nitrik. Kita titiskan kepada logam yang kita geser di batu hitam ni. Okey, fungsi asid nitrik ni, logam bukan emas ni dia akan terus hilang. Okey, cuma yang tinggalnya adalah antara dua logam lagi. Antara dua logam ni, cuma kalau kita nak tahu emas ni mutu dia tinggi ataupun rendah, kita menggunakan asid yang kedua, asid hidroklorik. Okey, logam yang berasuh hilang tu adalah mutu yang paling rendah. Bahawa kita mempunyai undang-undang yang telah diwakilkan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1994. Okey. Dan di mana undang-undang ini telah digunakan pakai selama 25 tahun, menyatakan bahawa kita ada 8 kelas barang kemas emas: 999, 950, 916, 875, 835, 750, 585 dan akhir sekali 375. Dan kategori ini
adalah diwajibkan penandaannya. Tanpa tanda tersebut, kerajaan tidak akan melindungi sesiapa yang membeli barang kemas tersebut. Bila seorang pembeli ingin membeli barang-barang kemas, pertama, cari kedai emas yang berdaftar. Itu pertama. Yang kedua, barang kemas ni bila membeli mesti ada tanda. Itu yang pertama dicari. Selesailah. Satu perkara wajib perlu diambil kira iaitu berat barang kemas tersebut. So, dalam konteks jual beli barang kemas ada dua. Mutu adalah kandungan emas. Yang kedua adalah berat. Seni bentuk bukan tanggungan kerajaan. Contohnya bila you beli barang kemas, reka bentuk tadi rosak. Itu tidak melibatkan kualiti mutu emas. Pastikan barang kemas tu ada tagging. Pertama ada tagging lah. Dan maklumat yang ada pada tagging ni biasanya mutu barang kemas dan berat. Pastikan tanda tersebut nyata pada barang kemas tersebut. Maksud jelaslah dengan mata ataupun dengan kantar tadi. Yang kedua, berat tadi mestilah ditimbang. Dan apabila peruncit mengeluarkan resit, pastikan maklumat-maklumat barang kemas ni ternyata di dalam resit tersebut. Bila mendapat resit, pastikan resit tadi merujuk pada barang kemas tersebut. Dan merujuk kepada bacaan ataupun maklumat yang telah disahkan. Contohnya, mutu dia mesti ada tertulis 916. Berat yang telah ditimbang sewaktu itu. Dan harga adalah mengikut harga pasaran. Dan resit tersebut mestilah disimpan. Disimpan kalau boleh selama-lamanya sehingga barang tadi tukar milik ataupun telah dijual. Kerana dia sebagai bukti pembelian yang terbaik. Alhamdulillah, dalam episod kali ini penonton lebih cakna dan bijak ketika membeli emas supaya tidak mudah ditipu. Minggu depan kami kongsikan cara memaksimalkan penggunaan emas. Seterusnya, kisah inspirasi anak muda yang menunggu cahaya mata pertama namun terputus sumber pendapatan. Tetapi bangkit sebagai usahawan emas. Semuanya minggu depan dalam Makmurkan Hidupku.